Betul, dia memang macam seolah-olah tak boleh fikir, otak dia memang tak ada. Tu saya tanya dekat nak tanya dekat Midah ni. Gaya dia macam orang tak ada otak. Betul lah Ustaz. Macam tadi pagi kan, saya pun memang berdebat sikit lah, berbincang sikit dengan Bro Abdul ni daripada tadi, pagi tadi je bahan saya sebab bukan mempertahankan tapi lebih kepada pendekatan berlembut. Okay, sebenarnya kita memang tak ada orang yang pertahankan orang tu. Memang tak ada orang tahan pun. Bodoh je tahan benda tu. Tetapi kita nak bagi satu cara yang lebih tepat lah. Kalau macam ikut macam pendekatan psikologi kan, awal tengok video tu memang for sure lah mana-mana orang Islam dia akan rasa marah. Dia akan rasa marah. Tapi saya jenis orang yang objektif. Okay, kalau macam cakap pasal psikologi kan, saya lihat daripada perspektif macam kenapa dia buat benda tu. Kenapa dia bertindak seperti itu. So kalau dia ada alasan-alasan tertentu kenapa dia bertindak seperti itu, sama ada dia memang nak diri dia dibunuh, okay, dia memang nak orang marahkan dia, ataupun mungkin dia ada masalah macam saya cakap tadi berkaitan dengan delusi. Delusi ni ada satu bentuk kepercayaan yang tidak wajar. Okay, macam contoh delusion dia berbeza dengan halusinasi lah. Okay, delusi ni adalah kepercayaan yang tidak betul. Jadi dia ada kepercayaan yang tidak betul. Contohnya dia percaya bahawa, maaf saya cakap guna perkataan ni, Allah adalah bukannya Allah yang tu. Okay, maksudnya ada Allah yang lain. Contoh, dia ada delusi, dia ada kepercayaan itu yang akan mendorong dia untuk bercakap benda yang tak sepatutnya. Contoh yang tadi lah, macam perkataan-perkataan yang dizahirkan tu, dia tak datang daripada normal, daripada percakapan orang yang normal. Kalau orang yang normal, dia takkan cakap macam tu. Saya cakap terus terang lah, dia tengok dia punya video tu, awal dia tengok video tu, saya cakap orang ni maybe ada masalah mental. Sebab tak ada orang normal yang akan cakap benda-benda yang benda-benda maaf bodoh macam tu. Okay, sebab sama ada dia nak diri dia dibunuh ataupun dia memang ada masalah mental ataupun delusi. Yang macam ni, macam Hamidah kata tu, memang saya setuju sebab saya pun pernah melalui situasi yang sama. Situasi yang memang sama, cuma saya tak ada lah ekstrim macam dengan dia. Kebanyakan orang yang keluar daripada jalan mak lipat memang macam tu. Dan saya sendiri, saya akui, saya hampir-hampir jadi etis. Hampir-hampir jadi etis. Kecewa, Tuhan apa yang apa bagi kat aku ni? Lepas tu bila baca hadis, asal baca hadis palsu. Asal baca hadis palsu. Nabi apa yang apa bagi kat aku ni? Sudah. Dia jadi macam tu, dia jadi terlalu kecewa. Betul juga macam Nida kata tu, saya setuju sebab saya pun ada lalui situasi yang sama, tapi tak ada lah sampai nak maki Nabi, nak maki Tuhan sampai tahap tu, tak ada lah. Cuma kita jadi tersangat geram masa tu, hampa nak bagi aku Tuhan apa ni? Nabi apa ni? Nabi pun cakap palsu, Tuhan pun tengok macam hampa habak lagu lain, dalam Quran dapat lagu lain, hampa habak lagu lain, dalam Quran habak lagu lain, aku jadi lagu lain. Masa tu lah, masa tu kita tak expose lah macam dengan dia tu teruk sangat. Masa Ustaz Wanji pun ada sebut juga berkaitan tentang isu ni, iaitu dia kata wujudnya penghinaan terhadap agama adalah disebabkan daripada orang Islam sendiri, adalah disebabkan kekesalan mereka terhadap isu-isu agama. Seperti orang agama tak boleh dipercayai, isu-isu agama ini sungguh remeh, dan mungkin juga isu yang hari ni kita kata Tuhan itu tidak dianggap lebih mulia, lalu dia rasa agama Islam ini sudah tidak relevan pada diri dia. So kalau macam gila isim tu boleh hampir sedikit macam orang kena schizophrenia lah Ustaz. Tapi kalau merujuk kepada situasi sekarang kan, kalau kita tengok beberapa perkara yang berlaku dalam tempoh beberapa minggu ni, ada yang sampai tikam mak sendiri. Betul. Ada yang sampai sembelih anak dan isteri yang baru lepas habis pantang. Benda tersebut memang tak akan lari lah daripada keadaan kesihatan mental masyarakat. Kalau kita tengok kalau kita cakap tentang depression pun dah cukup dah. Dalam 5 orang tu ada 2 orang ada kemungkinan dapat depression. Maksud nisbah di Malaysia? Nisbah di Malaysia. Dalam 5 orang ada 2 orang yang akan dikena depression. So orang sedang sekeliling kita tak akan lepas daripada depression. So start daripada depression. Itu nisbah yang kritikal tu. Ya betul. Memang agak kritikal lah. Bukan agak kritikal, memang kritikal lah kalau daripada segi kesihatan mental. Dan kalau kita merujuk pada kesihatan mental ni, ia merupakan masalah kesihatan yang dia nak naik kepada yang pertama.
sebelum macam dulu kan pasal obesiti, pasal jantung, Betul. tapi kesihatan mental sekarang ni menjadi pembunuh yang utama untuk masyarakat dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab ada di kalangan mereka yang ambil tindakan bunuh diri, ada di kalangan mereka yang ambil macam akibat daripada masalah mental boleh dapat macam ambil overdose, ada di kalangan mereka buat benda-benda yang bahaya macam apa yang berlaku pada hari ni tadilah. Dia memang minta dia diperlakukan seperti itu. So tak logik lah untuk orang yang normal. Betul sebab dia kata dia macam mengajak orang untuk bunuh dia. Betul. Kan dia sebagai satu kenyataan, dia kata mai sini bunuh, pancung je kan, dia kata kan. Kenyataan tu saya fishy kan, ada satu perkara yang kita kata mustahil orang yang akal sihat akan sebut benda macam tu. Ada mungkin dia dah give up nak hidup. Jadi salah satu dia tak dapat nak bunuh diri. Macam orang lelaki ni dia berbeza dengan orang perempuan. Kalau orang perempuan dia jenis orang yang takut maksudnya mungkin takut sakit apa semua. Tapi kalau lelaki dia nak bunuh diri, dia nekat. Dia beritahu dia nak bunuh diri, dia nak bunuh diri. Okay, maksudnya dia betul nak mati dah. Okay, kalau dia nak terjun, dia cakap dia nak terjun, dia akan terjun. So itu lelaki. Tapi macam yang mungkin brother ni tadi, mungkin dalam keadaan saya agaklah macam tu lah. Sebab orang normal tak akan cakap macam tu. Bila dia bercakap macam tu, dia nak diri dia mati. Okay, tapi dalam masa sama bila dia dah kena pukul, dia rasa sakit dia. So dia tarik balik dia cakap lah, dia minta maaf. Okay, sebab dia tahu benda tersebut menyakitkan. Orang pun takut mati walaupun dalam keadaan yang yelah kan. Orang yang bunuh diri pun waktu nak bunuh diri pun dia tarik balik kat tu. Betul. Tapi kalau lah contoh dia ni memang terbukti kemudian nanti, sama ada terbukti ataupun tak, itu tindakan daripada pihak mahkamah untuk menguruskan kepada sekretari yang seumpama dengannya. Tapi kalau contoh orang ni terbukti sebagai seorang yang memang ada masalah mental, dia mungkin ada depression yang teruk sampai dia melakukan hal berkenaan, maka kategori dia berada dalam kategori orang yang sakit lah. Kurang upaya lah Ustaz. Maksudnya orang ni orang yang kurang upaya, dia tak boleh berfungsi dengan normal. Dia memerlukan rawatan tak? Dia memerlukan rawatan, bukan dia penjara. Yang tu yang macam saya ada terangkan benda tu dalam even though orang komen kan untuk saya dalam TikTok ke cakap apalah orang pertahankan orang yang menghina agama. Tak, saya tak mempertahankan orang yang menghina agama. Saya cuma takut sekiranya orang ini terbukti yang dia memang ada masalah mental, yang kena tindakan bukan dia, yang kena tindakan adalah orang yang memukul dia tadi. So kita macam saya cakap dalam video yang sebelum ni, saya beritahu kita sebagai orang yang beragama Islam, Allah suruh kita tolong orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Tolong orang yang zalim ni maksudnya macam mana? Kita nak hentikan dia daripada buat zalim. Macam mana nak hentikan dia daripada buat zalim? Kita kena patuh pada peraturan lah. Maksud kita bagi kepada orang yang berautoriti untuk menghukum. Okay, bantu orang yang dizalimi tu biasalah kita biasa pun mendengar kan. Dan satu lagi adalah memberi hukuman yang setimpal dengan apa yang orang tu patut dapat. Bukan bagi berlebihan daripada yang apa yang dia dapat pada ketika itu. Cuba kalau orang ni tadi mati, itu yang saya beritahu dia orang. Kalau orang ni mati macam sepadan tak dengan benda tu. Sepadan sebab dia menghina agama dalam dia hujah macam tu lah. Buat warrior boleh lah cakap macam tu. Ya biasalah Ustaz. Realitinya tak macam tu. Realitinya orang yang kena tahan ISA pun waktu dia nak kena tahan tu pun dia memang bersungguh-sungguh, tapi waktu tahan tu dia menangis juga. Anak bini dia tak dapat diberi makan dan sebagainya. Kan saya dengar cerita kawan-kawan. Macam tu juga. Bini saya kata dia duduk sebelah, lepas tu buat balik. So macam tu, sebab saya risau. Ada dua kerisauan. Satu daripada sudut kita menghukum, satu memang bukan satu kerisauan lagi, satu memang dah terbukti yang kita menghukum dengan cara yang salah, iaitu kita pergi pukul dia. Dan ini adalah satu kesalahan yang tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan. Walaupun ramai orang suka, setuju, saya sendiri pun agak macam puas hati juga bila kena tumbuk tu. Tapi cumanya tak boleh. Agama tidak membenarkan perbuatan seperti itu. Itu satu hal. Tapi cuma ada satu lagi hal, iaitu saya bimbang kalau dia ini adalah seorang pesakit. Dia ini adalah orang yang memerlukan bantuan kita, tetapi kita bukan bantu dia, kita salah faham,
dan kita buat perkara yang tak sepatutnya seperti yang telah berlaku. Dan ini berlaku kepada orang pesakit mental yang lain. Dan memang berlaku seperti itu banyak kan. Disalahfahami orang yang skizo, kan orang yang skizo, orang yang bipolar disorder. Diorang ni semua orang yang memerlukan rawatan. Tetapi kalau orang tak faham dia, yang tu yang mungkin kezaliman boleh berlaku kepada orang tu juga. Betul. Itu satu bentuk kezaliman juga kan Ustaz?